Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam penganjuran secara maya ini. Kehadiran anda sangat saya hargai. Semoga sesi kita dapat memberi manfaat dalam kehidupan seharian. Baiklah, untuk yang belum mengenali saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Amalin Wahidah binti Aun Hamid dan ahli kumpulan saya yaitu Nur Syaznira Azwa dan Fatin Nabila dari kelas BMSK 1 PSMP ambilan Ogos 2021 Julai 2026. Hari ini kami akan menyentuh beberapa aspek utama yaitu pengenalan bagi tajuk pembentangan kami, isu yang berkait rapat, faktor yang mempengaruhinya serta cadangan penyelesaian. Sebelum kami teruskan, mari kita lihat video pendek yang telah kami lelaki Muslim yang berpakaian menyerupai wanita dalam Islam melarang lelaki untuk menyerupai wanita melalui pemakian. Semua garis panduan yang sedia ada dan sudah pasti anda sudah tahu bayangan mengenai isu yang akan kami jelaskan pada kali ini, yaitu berkaitan pengaruh pemikiran luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berfokus kepada sistem masyarakat. Pasti anda pernah dengar moto ini, bila fashion jadi Tuhan, lelaki pun hilang haluan. Daripada moto ini, kita dapat lihat bahawa maksud fashion jadi Tuhan bermaksud bila manusia ini terlalu mengagungkan fashion sehingga sanggup melanggar batasan syariah demi mengikut tren. Contohnya, lelaki berpakaian menyerupai wanita, berpakaian ketat, mencolok mata atau berperilaku bertentangan dengan fitrah. Manakala lelaki pun hilang haluan apabila terlalu ikut fashion tanpa pedoman agama. Lelaki boleh hilang arah. Dari segi akhlak, identiti jantina, kepimpinan dan tanggungjawab sebagai Muslim sejati. Moto ini sesuai dijadikan sebagai kempen kesedaran terutama dalam isu fashion yang melampaui batas syariah dan kecelaruan identiti dalam masyarakat hari ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan pengenalan kepada topik ini. Sistem masyarakat meliputi sekumpulan manusia yang hidup bersama sebagai identiti yang bersatu dan bertanggungjawab tanpa mengira latar belakang. Misalnya, dalam Islam, pembentukan masyarakat yang kukuh dan bersepadu yang menjadi asas pembentukan masyarakat Islam kerana berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan manusia. Namun begitu, isu globalisasi kini menjadi cabaran utama dalam kalangan masyarakat Islam. Isu ideologi barat yang menjadi racun kepada pemikiran masyarakat Islam sehingga menyebabkan keimanan mereka tergugat akibat perkembangan ideologi dan fahaman barat. Situasi ini jelas apabila masyarakat mula berubah yang sangat ketara kerana mula teracun dengan fahaman ideologi barat yang mempengaruhi pemikiran dan cara kehidupan masyarakat, terutamanya golongan muda yang mudah terdedah dengan ancaman barat melalui media sosial. Oleh hal yang demikian, pengaruh pemikiran luar ini sangat mempengaruhi pembentukan asas masyarakat, terutamanya dalam Islam, kerana bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Pada era globalisasi ini, terdapat pelbagai perubahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam aspek budaya dan gaya hidup. Salah satu pengaruh besar dari pemikiran luar, khususnya dari Barat, ialah perubahan dalam gaya berpakaian yang semakin bertentangan dengan ajaran Islam. Isu pakaian yang tidak sesuai dengan jantina asal seseorang semakin menjadi perhatian kerana ia bercanggah dengan nilai Islam yang menitik beratkan adab berpakaian berdasarkan jantina.
Islam telah menetapkan garis panduan dalam berpakaian bagi lelaki dan wanita untuk memelihara kesopanan serta membezakan identiti jantina. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang baik." Namun, dalam dunia moden yang semakin terbuka dengan budaya luar, terdapat segelintir individu yang mengamalkan gaya berpakaian yang bertentangan dengan jantina asal mereka. Perkara ini boleh dilihat apabila beberapa orang lelaki yang hadir ke sebuah acara hiburan berprestij mencetuskan kontroversi apabila mereka memakai pakaian dengan ciri feminin. Mereka mengenakan pakaian, baju labu beropol, aksesori berlebihan serta solekan tebal dipertontonkan tanpa rasa malu di halayak ramai. Dalam Islam, hukum menyerupai jantina yang berlawanan tasyabuh bukan sekadar isu fashion, tetapi berkaitan dengan larangan syarak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan menyerupai jantina lain adalah haram, malah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Islam menetapkan perbezaan yang jelas antara lelaki dan juga perempuan untuk menjaga kehormatan dan kestabilan sosial. Sehubungan itu, apabila generasi muda semakin menerima fashion yang bertentangan dengan jantina mereka, ia boleh membawa kepada krisis identiti dalam kalangan umat Islam. Pengaruh luar yang kuat boleh menyebabkan mereka meninggalkan nilai-nilai Islam dan lebih cenderung kepada budaya Barat dan menolak perbezaan jantina dalam berpakaian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi isu yang berlaku ini. Salah satunya ialah pengaruh rakan sebaya, iaitu normalisasi budaya yang songsang. Dalam sesetengah kumpulan sosial, pemakaian menyerupai wanita dianggap sebagai satu tren, seni atau ekspresi diri. Apabila perbuatan ini tidak ditegur, malah diraikan oleh rakan sebaya, ia akan dianggap sebagai satu normalisasi dan boleh diterima. Lama-kelamaan, nilai agama dan batasan syariah akan terhakis dalam diri individu. Selain itu, kurangnya pengetahuan agama dalam kalangan rakan sebaya. Jika rakan sebaya juga tidak memahami batas aurat, adab berpakaian dan fitrah lelaki, mereka tidak akan menegur atau menasihati. Sebaliknya, mereka mungkin akan menggalakkan dan menyokong perlakuan tersebut, menyebabkan seseorang itu terus hanyut tanpa bimbingan yang betul. Sehubungan itu, selaras dengan peredaran zaman, tekanan sosial untuk mengikut tren juga salah satu aspek yang mempengaruhi faktor terjadinya isu ini. Perkara ini boleh dilihat apabila sesetengah individu berasa tertekan untuk tampil menarik atau berbeza demi pujian atau perhatian, terutamanya di media sosial. Jika rakan-rakan memuji gaya yang menyerupai wanita, ini memberi dorongan kuat untuk terus berpakaian sedemikian demi populariti atau pengiktirafan. Secara ringkasnya, pengaruh rakan sebaya yang negatif boleh mendorong lelaki untuk berpakaian menyerupai wanita dengan alasan ikut tren atau ingin diterima oleh kumpulan. Oleh itu, penting untuk memilih rakan yang baik akhlaknya, berpegang pada syariah dan mampu menegur dengan kasih sayang. Baiklah, isu lelaki berpakaian menyerupai wanita memang semakin menjadi-jadi pada hari ini. Salah satu puncanya ialah kurangnya didikan agama dalam diri seseorang. Hal ini berlaku disebabkan oleh tiada kefahaman tentang hukum Islam dalam diri, di mana ramai yang tidak tahu bahawa Islam secara jelas dan tegas melarang lelaki menyerupai wanita sama ada dari segi pakaian, gaya rambut dan sebagainya. Buktinya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW telah melaknat bahawa orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang yang menyerupai kaum lelaki daripada kalangan perempuan. Ini jelas menunjukkan bahawa Islam secara tegas telah melarang umatnya untuk menyerupai jantina lain.
Ini juga menunjukkan bahawa apabila tiada ilmu agama dalam diri, seseorang tidak dapat membezakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang betul, mana yang salah. Selain itu, individu yang kurang didikan agama juga menyebabkan dirinya lemah pegangan akidah. Ini kerana didikan agama dalam diri boleh membina asas iman. Tetapi, bila tiadanya pegangan akidah, iman seorang itu akan lemah dan seorang itu akan mudah terpengaruh dengan budaya luar, terutamanya dalam trend berpakaian macam isu sekarang ni, maupun media sosial dan gaya hidup yang bebas. Jadi secara rangkumannya, kurangnya didikan agama dalam diri seseorang itu boleh menyebabkan mereka ikut tanpa fikir sesuatu perbuatan tersebut dan tidak menghiraukan kesan kepada agama dan maruah diri mereka sendiri. Seterusnya, normalisasi budaya sesongsang seperti LGBTQ+ yang menjadi antara faktor utama yang mendorong lelaki berpakaian seperti wanita apabila nilai dan gaya hidup yang bertentangan dengan fitrah ini dipaparkan secara meluas melalui media hiburan dan juga media sosial. Watak-watak lelaki berpakaian feminin sering digambarkan sebagai watak berani, kreatif dan mudah diterima pada masyarakat kini. Lalu menjadi perbuatan tersebut kelihatan biasa dan tidak lagi dianggap salah. Gerakan liberal atas nama kebebasan diri dan hak asasi turut menyumbang kepada kekeliruan jantina, khususnya dalam kalangan remaja Muslim yang masih mencari identiti diri. Fenomena ini akhirnya menghakis sensitiviti umat Islam terhadap dosa dan menjauhkan masyarakat daripada nilai agama serta fitrah kejadian manusia yang sebenar menurut Islam. Sehubungan itu, terdapat 3 langkah penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi isu yang berlaku ini, iaitu yang pertama, media sosial sebagai medium berdakwah, kedua, memperkukuhkan ajaran pendidikan Islam dalam kehidupan, dan akhir sekali, menguatkuasakan undang-undang. Okey, baiklah, kita pergi isi yang pertama. Media sosial ini dilihat bukan sekadar tempat hiburan, tetapi ia juga boleh dijadikan sebagai alat dakwah yang sangat berkesan jika dimanfaatkan dengan bijak. Okey, dalam isu ini, media sosial ini boleh menjadi benteng pencegah yang sangat berkesan. Oleh itu, media sosial ini boleh digunakan sebagai medium untuk menyebarkan ilmu agama dengan cara yang menarik. Mungkin ramai yang keliru atau tidak tahu dan tidak faham tentang hukum agama. Dan di sinilah peranan media sosial seperti pendakwa atau influencer boleh membuat video pendek, infografik ataupun podcast yang menjelaskan hukum agama dengan bahasa yang mudah dan gaya yang menarik. Baiklah, kita tengok contoh. Misalnya, Ustaz Wadi Anwar ada memberi teguran tentang kesedaran melalui penghasilan video tentang remaja lelaki yang kini banyak menyerupai wanita untuk tidak terpesong dan sentiasa kembali ke pangkal jalan yang diredai Allah. Dalam penghasilan video ini, banyak memberi pengajaran kepada kita untuk sentiasa menjaga dan mensyukuri fitrah yang telah diberikan kepada kita. Bertitik tolak daripada itu, media sosial sememangnya dilihat sebagai pengaruh besar dalam menyampaikan dakwah akidah, syariah Islamiyah dan akhlak Islamiyah yang akan menggalakkan umat Islam ke arah kebaikan dan memberi peringatan untuk meninggalkan segala larangannya. Sehubungan itu, peranan masyarakat juga penting dalam memanfaatkan media sosial sebagai medium berdakwah dengan cara menyebarluaskan dakwah agar isu ini dapat dibendung dengan cara seperti berkongsi video, infografik yang berkaitan dengan dakwah yang telah dimuat naik di media sosial agar lebih tersebar luas. Baiklah, saya akan teruskan lagi untuk membincangkan tentang cadangan mengatasi pengaruh pemikiran luar yang meliputi isu lelaki berpakaian menyerupai perempuan. Salah satu gejala yang semakin normal dalam masyarakat moden namun jelas bercanggah dengan prinsip Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu memperkukuhkan pegangan akidah dengan mendalami pendidikan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kefahaman yang benar terhadap Islam akan membimbing kita untuk mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek
kehidupan termasuklah dalam penampilan diri dan adab berpakaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 menyedarkan kita bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda sehingga kita mengikuti cara hidup mereka. Inilah realiti yang sedang kita hadapi apabila pengaruh luar cuba menjajah pemikiran umat Islam melalui budaya songsong seperti LGBTQ+, hingga lelaki berani berpakaian menyerupai perempuan atas nama fashion atau kebebasan diri. Saya teruskan dengan cadangan penyelesaian yang ketiga, iaitu peningkatan penguasaan undang-undang. Malaysia sebagai sebuah negara Islam menghadapi cabaran besar dalam mengekalkan identiti keislaman masyarakatnya, termasuk dalam aspek pemakaian. Islam menetapkan garis panduan yang jelas dalam aspek berpakaian bagi memastikan kesejahteraan sosial dan moral masyarakat terpelihara. Lelaki dan wanita diperintahkan untuk berpakaian mengikut jantina asal mereka serta menjaga batasan aurat seperti yang ditetapkan dalam syariat Islam. Walau bagaimanapun, arus pemodenan dan pengaruh budaya luar telah menyebabkan wujudnya fenomena pakaian yang bertentangan dengan jantina, di mana terdapat lelaki yang berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. Fenomena ini bukan sahaja menyalahi norma budaya dan agama Islam, malah boleh membawa kesan negatif kepada moral dan sosial masyarakat. Oleh itu, Jabatan Agama Islam dan Wilayah Persekutuan (JAWI), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) serta pihak berkaitan memainkan peranan penting dalam menangani isu ini melalui penguatkuasaan undang-undang pendidikan masyarakat dan kempen kesedaran. Oleh sebab berlakunya isu melanggar Seksyen 28 Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu kesalahan lelaki berpakaian seperti wanita, pihak berkuasa seperti Jabatan Agama Wilayah Persekutuan (JAWI) berperanan penting bagi mengenal pasti dan menghubungi pihak yang berkaitan bagi membendung permasalahan ini. JAWI merupakan sebuah agensi agama di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang bertanggungjawab terhadap pengurusan hal ehwal Islam di wilayah persekutuan. Dalam menangani isu pemakaian yang bertentangan dengan jantina, JAWI mengaplikasikan pelbagai langkah strategik termasuk penguatkuasaan undang-undang syariah, program pendidikan dan dakwah, serta kerjasama dengan agensi lain. JAWI mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang Islam di wilayah persekutuan berdasarkan Akta Kesalahan Jenayah Syariah, iaitu Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Seksyen 25 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 menyatakan bahawa lelaki yang berpakaian atau berkelakuan seperti wanita, mukannat, dan wanita yang berpakaian atau berkelakuan seperti lelaki boleh dikenakan tindakan undang-undang. Salah satu tindakan penguatkuasaan yang dilakukan oleh pihak JAWI ialah menjalankan operasi pemantauan dan serbuan di kawasan awam seperti pusat beli belah, tempat hiburan dan festival yang memperlihatkan norma pemakaian yang bertentangan dengan jantina. Misalnya, menjalankan ops banteras maksiat bagi memastikan masyarakat Islam tidak terlibat dalam pemakaian dan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pihak berkenaan boleh memberikan kaunseling dan sesi pemulihan kepada individu Muslim yang terlibat dalam berpakaian menyerupai jantina yang berbeza. Dengan pendekatan penguatkuasaan ini, JAWI memastikan bahawa undang-undang syariah tidak dipandang remeh dan memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam mengenai kepentingan menjaga identiti jantina yang sesuai dengan ajaran Islam. Seterusnya ialah menjalankan kempen kesedaran dan pendidikan Islam. JAWI juga menitikberatkan aspek pendidikan dan kesedaran bagi memastikan masyarakat memahami kesan negatif pemakaian bertentangan dengan jantina. Pihak berkenaan boleh mengadakan ceramah dan seminar di masjid serta institusi pendidikan dianjurkan bagi memberi penjelasan mengenai hukum berpakaian dalam Islam.
Penggunaan media sosial sebagai platform utama dalam menyebarkan dakwah berkenaan pemakaian yang patuh syariah. Contohnya, program kesedaran oleh Jawi iaitu program Jom Tutup Aurat yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, terutama golongan remaja, mengenai kepentingan berpakaian mengikut jantina asal. Kelas bimbingan untuk golongan yang terpengaruh dengan budaya pemakaian bertentangan dengan jantina bertujuan bagi memberikan sokongan moral dan kefahaman tentang kepentingan mengekalkan identiti jantina yang sebenar. Pendekatan pendidikan ini membolehkan kesedaran yang berpanjangan dalam kalangan masyarakat berbanding sekadar tindakan undang-undang semata-mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang membawa maksud, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda yakni limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya yakni dan bersyukur." Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan keperluan bagi manusia untuk berpakaian, bukan hanya untuk menutup aurat tetapi juga sebagai perhiasan. Namun, pakaian yang terbaik ialah pakaian takwa, iaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pakaian yang menepati syariat Islam. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahawa kemampuan manusia untuk berpakaian dengan sempurna adalah satu nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya diingat dan disyukuri. Pakaian bukan sekadar keperluan fizikal tetapi juga melambangkan kesopanan, maruah dan nilai keagamaan seseorang. Selain daripada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berperanan sebagai badan pusat yang mengawasi dan mengubah dasar berkaitan agama Islam di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil perhatian serius terhadap isu yang tular mengenai lelaki Muslim berpakaian menyerupai wanita semasa sebuah acara program hiburan yang berlangsung pada 16 Februari 2025 sehingga menimbulkan keresahan dan menyentuh sensitiviti agama Islam serta budaya di Malaysia. Oleh itu, pihak JAKIM telah menyediakan garis panduan berpakaian berlandaskan syariah. Di sini saya telah lampirkan dalam lampiran yang pertama. JAKIM bertanggungjawab dalam merangka garis panduan berpakaian yang menepati ajaran Islam. Garis panduan ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui khutbah Jumaat, ceramah agama dan penyebaran maklumat melalui media sosial serta portal rasmi JAKIM. Garis panduan ini bertujuan memberikan kefahaman kepada umat Islam mengenai kepentingan berpakaian sopan dan menepati fitrah jantina yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, isu pemakaian bertentangan dengan jantina perlu ditangani dengan serius kerana ia boleh menggugat identiti Islam dalam masyarakat serta membawa kepada keruntuhan moral. Pihak Jawi dan pihak JAKIM memainkan peranan penting dalam memastikan umat Islam memahami hukum berpakaian serta mematuhi peraturan syariah. Sebagai tambahan, kesedaran masyarakat juga penting dalam memastikan nilai-nilai Islam terus dipelihara. Ibu bapa, pendidik dan pemimpin masyarakat harus memainkan peranan dalam mendidik generasi muda agar memahami kepentingan berpakaian mengikut ajaran Islam. Jika usaha ini dilakukan secara menyeluruh, budaya pemakaian yang bertentangan dengan jantina dapat dibendung dan identiti Islam dalam berpakaian dapat terus diperkukuhkan di Malaysia. Sebagai kesimpulannya, akhir kata bila fashion jadi Tuhan, lelaki pun hilang haluan. Ini menunjukkan bahawa isu lelaki berpakaian seperti wanita bukan sekadar gaya, tetapi tanda hilangnya iman dalam diri dan pengaruh budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sudah menetapkan batas berpakaian untuk menjaga maruah dan identiti diri kita. Bila agama mula diketepikan, kekeliruan pun mula berlaku. Justru itu, sebagai umat Islam, kita haruslah kembali kepada ajaran yang sebenar, sebarkan ilmu yang betul dan kita juga haruslah memperkukuhkan dan mendalami ajaran Islam dalam kehidupan seharian agar tidak mudah terpesong. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.
Berikut merupakan rujukan yang kami telah buat. Baiklah, itu sahaja penganjuran kami pada kali ini. Sekian dan terima kasih.